Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Dalam segala aspek kehidupan kita, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Best. Dalam kita menjalankan kehidupan kita, 3 best ni penting. Best yang pertama, be excited, solat today. B-E-S-T, be excited, solat today. Yang kedua, be excited, selawat today. And then yang ketiga, be excited, sedekah today. 3 amalan best, insya-Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia insya-Allah, dan kehidupan kita akan mempunyai satu arti kenapa kita hidup kat dunia ni. Jadi itulah yang permulaannya best. Dan hari ini hari yang sangat cerah. Dia sangat sejuk. Alhamdulillah, saya baru balik daripada ke bawah tadi. Dan sejuk sangat. Dan bagaimana keadaan di tempat anda yang sudah pun masuk? Boleh cerita sikit? Alif Mustafa dia cakap pagi. Syam. Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam Syam. Dan kita ada Kak Rin. Kak Rin best. Alright bang, mood saya down hari ni. Bila awak mood down, jangan cakap. Alright? Bila awak mood down, jangan cakap. Sebaliknya, mula fikirkan apa yang Allah dah bagi pada kita. Syukur dengan 2 mata yang kita dah dapat ni, ya Allah. Aku dah dapat 2 mata ni, aku dapat melihat, ya Allah. Bestnya, naikkan balik semangat dengan hanya melihat nikmat-nikmat yang Allah dah bagi pada kita tu. Syam, alright? Biar masalah tu datang, Alhamdulillah. Sebab masalah yang datang sebenarnya membawa peluang. Cuba lihat apa sebalik peluang yang kita dapat daripada masalah tadi. Apakah peluang yang kita dapat daripada masalah tadi? Tengok benda tu. Sebab kadang-kadang kita hanya melihat sebagai masalah, tapi dengan masalah pastinya dia datang peluang ataupun opportunity ataupun satu nikmat yang Allah akan bersama-sama dengan benda tu, right? Jadi lihat benda tu, Syam. Jangan terus kita down dengan benda-benda yang memang telah diciptakan untuk downkan kita, alright? So don't get distracted dengan distraction, alright? Jadi kita mulakan dengan istighfar. Kita mulakan dengan istighfar, dan cara istighfar yang abang-abu nak ajar kau orang ni adalah dengan berkongsi. Yes, itu dia. Kejap. Alright. Yes, kita nak berkongsi ilmu wang dunia akhirat. Okay, itu cara dia. Now, kita nak kongsi pada adik-adik kita, kita nak kongsi pada saudara mara kita, kita nak kongsi kepada semua yang mungkin memang menunggu kita. Benda-benda macam tu lah. Sambil tu kita Astaghfirullahalazim. Kita mula baca Astaghfirullahalazim. 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 Nampak, kita pun dapatlah berkongsi kepada member-member kita, insya-Allah. Alright. Okay. Itu dia. Lepas tu apa kata? Kita juga mulakan dengan tekan love. Love yang ada kat button tu kau tekan je. Alhamdulillah, 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 sambil dengar alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tahu tak, setiap hembusan nafas yang kita sedut dan hembuskan ni sepatutnya perlu kita saingkan dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ambil peluang, tekan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ilmu wang dunia akhirat seperti biasa daripada 9 pagi hingga 10 malam. 10 malam pula 10 pagi akan kita bersiaran bersama dengan Abang Abu. Alright,
Abang Macho, Abang Abu adalah abang yang orang cakap aku ni handsome. Apa-apa pun tetap aku akan terima kenyataan tu. Alright, kita ada abang, baik bang, dia cakap kita bagi tepukan pada Syam yang dia kata dia senang down. Jangan down, apa pun tak boleh jadikan kita down. Right, Allah ada, ingat Allah ada. Bila Allah ada, apa benda yang boleh downkan kita. Right. Alright, kita ada Wan Alwi. Ni guru besar sekolah kami. Wan Alwi, best. Anda sentiasa terbaik, dia cakap. Okay, kita beri tepukan kerana dia cakap anda terbaik. Alright, anda juga terbaik. Biasa masalah datang bila bila bank duk call. Alamak, bank call tu dia punya kerja. Dia buat kerja dia. Buat apa kita nak marah? Dia buat kerja dia. Dia tolong dia. Dia cakap mana bila nak bayar. Itu kerja dia. Dia nak call. Kita pula cakap lah, macam mana aku nak bayar? Aku tak ada duit. Macam mana aku nak bayar? Apalah kau ni. Cuba fikir sikit. Kita pula bagi kita punya. Jangan kau larikan diri. Jangan pasal bank kau tolak je kita cuba nak larikan diri. Jangan macam tu. Bank dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kita cakap aku memang tak ada duit sekarang, nanti aku cuba usahakan atau aku bayar sikit, macam mana. Cuba settlekan masalah tu macam tu. Jangan kita lari daripada masalah, alright? Alright, dan share kepada 10 grup. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Perdasi Rau kita, ataupun kita panggil dia Kak Rim kita, Mama Rim, kita panggil dia Mama Rim. Dia adalah adik-beradik Abang Abu yang sangat awesome, yang sangat yang sebenarnya dia terlahir awal tu je. Dia bukan orang lama, dia terlahir awal. Dia sebenarnya nak lahir lambat, tapi dia dah terlahir awal. Jadi dia dapat banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan sentiasa dalam grup-grup kita orang, insya-Allah. Alright, terima kasih Kak Kak Rin, terima kasih. Dan kita ada Muhammad Nur Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Best. Semoga hidup kalian akan Allah berkati dengan pelbagai nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni kita perlu ada rahmat Allah. Kalau kita dapat rahmat Allah, selamatlah kita, insya-Allah. Alright, Adila Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adila. Bagaimana dengan bisnes? Terus. Fokus dan dapatkan apa yang kita inginkan. Hari ni Abang Bu ada nak cerita macam mana kita nak capai impian kita ataupun dream kita dengan simple kaedah yang menjadi satu topik yang Abang Bu akan bincangkan dan bagi tip untuk anda semua. Tu kemudian, alright. Kita ada Syam. Abang Abu tak pernah alami rasa down. Setiap hari excited je live. Kalau kita dengar kan, kalau kita tengok apa Nabi bagi tahu, kita jangan mula menunjukkan kesedihan kita pada orang. Jangan kita menunjukkan kesedihan. Kesedihan kita adalah kita serahkan pada Allah. Kita cakap, ya Allah, aku rasa seperti bersedih ni. Ya Allah, engkau kembalikanlah kesedihan aku ni kepada kegembiraan. Kita minta pada Allah, jangan tunjuk pada orang. Kita jangan tunjuk pada orang, kita berserah kesedihan ni semua. Biar Allah yang take care. Kita teruskan perjalanan kita dengan ceria. Kerana keceriaan ini insya-Allah akan membantu untuk kita menarik banyak keceriaan yang juga akan membawa jawapan-jawapan untuk mengatasi kesedihan yang mungkin sedang kita lalui. Dan rasa sedih itu sebenarnya adalah satu nikmat. Sebab kalau tak rasa sedih, mungkin kita akan jauh daripada Allah. Kalau kita tak rasa sedih, mungkin kita tak ingat yang sebenarnya ada Allah. Kalau kita tak rasa sedih, kita rasa semua ni kita boleh buat. Sebab tu kesedihan adalah satu nikmat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu akan kesedihan ni, merapatkan mereka dengan Allah, mengingatkan mereka akan Allah, memberikan mereka peluang untuk berdoa, meminta kepada Allah yang satu benda yang Allah suka. Jadi bila datang kesedihan, jangan sedih. Bila datang kesedihan, jangan sedih. Bila datang kesedihan, mula tukar jadi gembira. Boleh Syam? Boleh, kau boleh lakukan Syam. 14-15 aku datang Sabah Syam. Kalau kau ada, aku memang datang JPN, Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Alright, kalau kau free kau turun lah. Malam tu aku memang free, 2 hari kita free, dan hari yang ketiga tu insya-Allah saya ada buat sesi untuk orang-orang Sabah juga, dekat Sabah selepas program saya, insya-Allah. Alright, apa khabar Abang Abu? Ayubul Ansari, salam best. Abu Zumi daripada Batam, adik-beradik kita daripada Batam, Indonesia. Seorang yang sangat rajin, seorang yang sangat bertekad, seorang yang sangat mempunyai visi dan misi yang sangat jelas dan meneruskan perjalanannya, sanggup menimba ilmu ke mana saja. Dah 2-3 kali dia datang Kuala Lumpur untuk bersama dengan grup Abang Abu, dan juga pernah juga bersama dengan Abang Abu di Batam untuk program di sana. Alright, terima kasih Abi Zumi, dia panggil Abi Zumi nama dia. Alright, so kita juga ada siapa lagi ni? Syam. Maksudnya macam berlakon ni. Jangan berlakon. Dia bukan berlakon, babe.
Dia bukan berlakon. Kita serahkan benda tu dan be yourself. Dia bukan berlakon. Berlakon ni tak guna. Alright? Itu berlakon tu tak betul. Pada saya berlakon tu tak betul. Berlakon tak betul. Yang saya cakap adalah kita bagi pada Allah kesedihan whatever tu semua. Dan just be yourself. Enjoy nikmat Allah ni. Allah dah bagi. Cuba kita gembira dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi ni. Kita dapat melihat, kita dapat kawan-kawan yang baik, kita dapat keluarga yang baik, kita dapat anak-anak yang baik, kita dapat satu peluang untuk kita membantu orang, kita dapat menderma, kita dapat bersolat, kita dapat berselawat, kita dapat bersedekah. Ya Allah, bestnya. Cuba kira nikmat-nikmat ni dan rasa gembira dengan nikmat tu. Bukan kita bersedih dengan apa orang cakap, apa orang fikir. Right? Jangan fikirkan pasal orang. Be control and take control on things that you can control and never try to think on things that you can't control. Boleh ke boleh? Bang, boleh ngopi bang. InsyaAllah nanti engkau datang. Aku datang Sabah nanti. Engkau jumpa akulah. Engkau jumpa aku. Engkau boleh datang untuk program dengan GPN tu. Orang lain tak boleh masuk kot. Tapi lepas malam tu mungkin aku free kan. Kau boleh datang lah, kita boleh ngopi. Kau belanja lah aku. Kau nak ngopi, kau belanja. Nanti insyaAllah. Alright, dalam grup nanti kau update lah. Saya akan update dalam grup pada orang-orang Sabah yang ingin nak berjumpa dengan Abang Abu. Pada ketika Abang Abu insyaAllah berada di Sabah nanti, boleh dipersilakan. Alright. Kita ada Zubaidah Abdullah. Assalamualaikum. Salam pagi. Salam. Alright. Salam. Salam yang sungguh best. Hari ni saya ada 2 meeting sekejap lagi. Satu dengan Hajar Rohani. Kalau kenal Hajar Rohani, insyaAllah kita akan ada meeting dengan Hajar Rohani. Lepas tu pada petang tengah hari nanti saya ada meeting juga dekat HRDF. Selepas tu saya datang balik ada meeting juga dengan Abang Hamdan kita, Ahmad Hamdan daripada sinilah insyaAllah. Jadi itulah yang Abang Abu nak kongsikan kepada anda. Dan ambil peluang untuk sekarang berkongsi dengan ramai kenalan dan rakan-rakan anda. Sebab hari ini Abang Abu nak bagi sesuatu yang sangat istimewa dalam ilmu wang dunia akhirat. Setiap hari Abang Abu kongsikan banyak benda. 2 tip atau 1 tip yang terus boleh kita praktikkan dan mula melihat kebaikan daripada apa yang kita lakukan, insyaAllah. Tapi seperti biasa, sebelum Abang Abu nak memulakan apa yang Abang Abu sediakan untuk anda, apa kata kita bersoal jawab? Mungkin ada soalan-soalan yang anda ada rasa nak tanya Abang Abu dan anda boleh tanya saya, dan bila awak tanya saya, insya-Allah saya cuba jawab dengan sebaik mungkin. Dan ramai orang sangat teruja apabila mereka mendapat jawapan yang mereka tunggu-tunggu. Mereka rasa macam aku tak tahu, aku sangkut, dan inilah peluang. Jadi kalau anda ada orang-orang kenalan-kenalan, mungkin rakan taulan yang mempunyai masalah pasal duit, suruh dia datang live bersama dengan Abang Abu setiap hari jam 9 pagi hingga 10 pagi setiap hari, insya-Allah. Alright, Abang Abu akan berada berkongsi pelbagai tip ilmu wang dunia akhirat. Jadi saya nak sekarang anda semua ambil phone dan share kepada rakan anda. Share kepada kenalan yang mungkin anda rasa mereka boleh bermanfaat. Jadi ini adalah cara kita menunjukkan kasih sayang kita kepada rakan-rakan dan juga kasih sayang anda kepada Abang Abu kerana berkongsi ilmu yang akan saya juga sampaikan. Alright, kita ada Akak Aniko Rusda Kamaruzzaman. Assalamualaikum AA. Tersangat betul apa yang AA cakap. Amin. Alright. Terima kasih Kak. Wow, AA fully booked je di Sabah ya. Biasalah Kak. Kita bukan pergi Sabah hari-hari ataupun macam Akak ni, tak apa Akak duduk kat sana. Saya sekali-sekali pergi. Jadi bila saya pergi, insya-Allah lah adalah kenalan-kenalan ni yang memang tak nak lepaskan peluang untuk kita bersama, bersantai, mengeratkan ukhuwah. Alright, sekali-sekali berjumpa, dan kadang-kadang perjumpaan kita ni ada sebab-sebab tertentu Allah tentukan. Kenapa kita dapat bertemu? Adakah sebab kita? Tak, Allah dah tentukan. Allah dah tentukan kita akan jumpa kat situ. Mungkin ada kebaikan untuk saya dan untuk mereka. Sama-sama kita berkongsi kebaikan dan kita mengeratkan ukhuwah di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So, terima kasih Kak Niko. Adila Fauzi dia cakap, ada ke orang yang impian dia nak berbisnes tapi ditakdirkan bukan bidang bisnes? Alright, kita ni, takdir ni ada 2 jenis. Alright, takdir. Kalau kita cerita pasal takdir, kita sepatutnya tak boleh salahkan takdir. Takdir ni adalah kita percaya, kita beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah takdir yang ditentukan. Qadar adalah takdir yang ditentukan. Maksudnya memang telah ditentukan. Ada qada yang memang tak boleh kita ubah, seperti mati. Kita mati, kita dapat penyakit. Rezeki-rezeki kita yang terdapat ni adalah benda-benda yang memang kita tak boleh sangkal, tak boleh kita apa kata orang tu menindakkan dia, right?
Tapi ada juga takdir-takdir yang kita boleh ubah dengan doa kita, dengan permintaan kita kepada Allah untuk mengubarkan takdir-takdir yang telah pun Allah tentukan untuk kita, kita ubah dengan doa. Sebab tu doa tu sangat powerful. Doa tu adalah senjata umat-umat Islam supaya kita sentiasa berdoa pada Allah. Kalau tengok solat, dalam solat setiap perbuatan kita berdoa. Setiap perbuatan, sujud, bangun, rukuk, tidak, semua ni kita buat doa. So itulah maksudnya dalam kehidupan kita. Alright, kita sentiasa dalam keadaan berdoa untuk mengubah mungkin apa yang telah ditakdirkan. Okey, itu satu bahagian. Tapi Allah juga bagi tahu qada dan kadar. Kadar pula ni apa? Kadar adalah rahsia. Rahsia Allah, di mana Allah mungkin menakdirkan kita, pada pandangan kita dengan takdir, miskin. Kita ni miskin, ditakdirkan miskin. Tapi Allah mempunyai satu lagi, iaitu kadar, rahsia. Kita mencari rahsia Allah tu. Kita mencari. Dalam rahsia tu mungkin terkandung kekayaan kita. Dalam rahsia tu terkandung kehebatan kita. Dalam rahsia tu terkandung genius kita. Jadi orang-orang yang terus berusaha walaupun mereka telah ditakdirkan dengan keadaan miskin pada ketika itu, bukan bermaksud mereka akan miskin selama-lamanya kalau mereka terus mencari rahsia Allah ni. Jadi sama juga, kadang-kadang kita memang ditakdirkan untuk gagal dalam bisnes. Tapi kalau mereka gagal dan mereka tutup, mereka tak buat, maka tak akan dapat rahsia. Mungkin Allah telah sediakan kat situ. Jadi orang yang gagal ni, bila dia usaha balik. Nampak tak? Ramai orang yang berjaya, bukan dia berjaya kerana sekali je. Dia berusaha banyak kali dia usaha, baru dia nampak. Jadi ini menunjukkan ada rahsia Allah. Kadar dan kadar. Kita percaya pada kadar dan kadar. Jadi orang yang beriman kepada kadar dan kadar tidak akan menganggap segala-galanya itu sebagai satu failure ataupun satu kegagalan. Sebaliknya mereka hanya menganggap itu sebagai satu proses perjalanan dalam mencapai kejayaan. Alright? So itu yang Abang Abu boleh bagi kepada Adila untuk anda dapat sedikit. Alright? Sedikit benda. Dan saya nak anda tolong share benda ni. Cuba tekan share kepada kenalan-kenalan anda. Bagi yang tekan share, Abang Abu doakan mudah-mudahan anda juga Allah akan bantu untuk anda dapat berkongsi juga pengalaman, ilmu-ilmu anda pada orang lain. Mudah-mudahan Allah akan luaskanlah rezeki anda kerana anda membantu Abang untuk menyampaikan ilmu ini kepada lebih ramai orang lagi. Alhamdulillah kita ada 17,000 orang yang sedang menonton kita pada hari ini. 17,000, kita dah naik 18,000. 18,000 orang sedang menonton. Jadi saya nak anda terus menerus, alright, untuk tanya soalan, sebab kita nak bagi soalan apa yang awak nak sekarang. Alright, kalau ada soalan tanyakan. Selepas tu Abang Abu dah nak bagi next, iaitu alright, saya nak sebenarnya berkongsi sikit. Sebelum berkongsi, saya nak tanya soalan. Waalaikumsalam, kita ada Azim Nur, Ketua Darjah, Ketua Darjah juga. Satu tepukan kepada anda yang semua dah datang. Kita bagi bicycle horn, kita bagi DJ horn. Dan kita juga bagi parti. Ramai adik-adik yang mungkin sedang tidur lagi, belum masuk dalam kelas yang tak official ni lah. Kelas official dia kena masuk. Kalau tak masuk kelas official, apa akan terjadi? Apa akan terjadi kalau tak masuk kelas official? Kena denda. Right, tekan love terus, tekan love dan tanya soalan. Sebab masih dalam ruangan tanya soalan, tanya dan jawab. Soalan kita tanya dan jawab. Dan kalau anda soalan boleh tanya sekarang. Abang Abu menunggu soalan anda. Sebelum saya nak kongsikan pada anda hari ini punya topik mengenai dream, ataupun mengenai satu tool ataupun satu kelebihan, satu nikmat yang Allah bagi pada manusia untuk mencapai pelbagai kejayaan dalam kehidupan mereka, mencapaikan matlamat-matlamat mereka dengan menggunakan tool yang dipanggil dream. Dream ataupun impian. Dalam bahasa Melayunya impian, bukan mimpi. Mimpi tu bukan dream. Mimpi tu adalah fantasy. Mimpi adalah fantasy. Impian adalah satu dream. Kita ada dream. Itu yang kita nak. Ni alright, terima kasih kepada yang terus berkongsi. Nampaknya ada, Alhamdulillah, Maria Mokhtar dia kongsikan benda yang Abang Abu ni. Terima kasihlah Maria. Dan juga kita ada semua react je, dia tak kongsi. Banyak yang tak kongsi. Saya nak tengok juga berapa ramai yang kongsi. 3 je share. Padahal ramai kita kat sini. 3 orang je share. Kita ada Afiq Mustafa, terima kasih Afiq kerana share. Kita ada juga Maria Mokhtar kerana share.
Alhamdulillah Afiq ni dia banyak share. Okey, terima kasih Afiq. Alright. Okey, terima kasih kerana terus share. Share terus sebab abang pun nak bagi yang best. Kejap lagi saya nak anda share. Alright. Masak hari ni teruskan juga tekan love tu. Love tu banyak tekan love 2210 je sebab abang Abu setiap hari nak, kalau boleh kita nak dapatkan 1000 love. Jadi saya nak anda terus tekan love dan tekan share. Tekan love, tekan share. Share kepada member-member anda. Alright. Okay. Dan kita ada soalan kat sini. Zubaida Abdullah, AA dah macam Shah Rukh Khan, is very very popular. Dia macam cakap dia macam Shah Rukh Khan, jadi aku kena bagi dia tepukan. Betul tak? Dia cakap aku macam Shah Rukh Khan, jadi kita bagi dia tepukan. Alright. AA, apa ni, Kak ni suri rumah, cuba untuk saving, keluarkan juga. Ada saja problem yang buatkan kita keluarkan apa yang kita cuba menabung. Nampak? Ini sebenarnya dia macam ni. Ada dua faktor tau dalam benda ni. Satu, minda kita sendiri. Minda kita sendiri telah pun kita meletakkan satu, masa kita simpan je kita dah cakap, nanti ada emergency tu boleh ambil balik. Nampak? Kita dah bagi otak kita untuk create that emergency. So otak tahu lah create emergency, keluarkan balik. Ada macam tu. So minda ni dia kontrol banyak benda. Minda ni boleh kontrol banyak benda. Itu saya cakap dalaman tau. Kadang-kadang minda boleh naikkan. Ada orang dia minda ni dia boleh naikkan benda ni, naik macam tu. Contohnya dia tengok je benda boleh naik. Minda, halo, kekuatan minda. Kita ni hanya pakai 1%, tak berapa persen minda ni. Minda ni kekuatan yang luar biasa. Jadi sama juga dengan kakak Zubaida. Alright, kakak Zubaida lepas ni masa menyimpan, akak kena niatkan, ya Allah aku simpan ni aku nak jadi juta. Saya nak dapat 1 juta, ya Allah aku nak derma banyak, ya Allah aku nak berzakat, ya Allah dengan simpanan aku ni, ya Allah aku nak simpanan aku ni berzakat, aku dapat buat zakat. Jadi mula bagi tu otak kita benda yang kita nak. Alright, benda yang akan menjadikan kita mencapai matlamat kita. Itu cara dia. Tapi apa yang selalu kita buat bila kita nanti tak ada duit boleh pakai kan duit ni, nanti tak ada duit boleh pakai. Jadi otak kita ni pula dengan sendirinya akan mula, ada apa je masalah dia terus ingat tadi. Ambillah habis. Jadi itu yang menyebabkan ramai orang menyimpan, dia tak ke mana-mana, dia akan belanja balik. Itu satu faktor. Faktor kedua, dengan mudah kita bagi otak dia punya jalan mudah untuk otak berfikir. Maksudnya ada duit ambil kita pun terus ambil. Sekarang cuba letakkan, tak boleh, benda ni memang aku tak boleh ambil. Memang haram lah untuk diri aku untuk ambil. Aku tak boleh ambil, melainkan ada kematian ke, ada kes-kes yang teruk sangat baru boleh kau ambil. Kalau setakat nak bayar bil lah itu ini, aku takkan ambil. Otak fikir cara lain. Kita kena mula bukan bergaduh tapi memberikan dia nasihat. Bagi nasihat kat otak ni supaya janganlah ambil jalan mudah ni. Cuba cari jalan untuk kita settlekan dan macam tu. So itu yang boleh kita lakukan juga. Kak Zubaida, alright, yang soalan tadilah. So itu cara dia Kak. Lepas tu dapatkan buku-buku Abang Abu, datang program-program Abang Abu untuk memantapkan lagi apa yang kita setelah pun buat, alright. So itu yang Abang Abu boleh kongsikan pada Kak Zubaida. Terima kasih kerana soalan tadi. Saya rasa soalan ni membantu ramai orang juga. Alright, hari ini adalah tip yang Abang Abu dah sediakan untuk anda, tapi saya masih buka ruang untuk anda tanya soalan, tak kisah. Sambil-sambil saya cakap ni, boleh tanya soalan, dan kalau soalan tu sangat berguna, apa kata kita kongsikan, mungkin soalan ini memberi jawapan kepada ramai di luar sana juga yang mungkin mempunyai soalan yang sama tapi tak berkesempatan untuk bertanya. Dan apa yang Abang Abu buat, dia bukan habis dekat sini saja. Benda ni akan bersambung sebab kita ada di YouTube. Semua benda ni saya akan masukkan dalam YouTube Abang Abu, di mana dia dah jadi satu resource center. Pergi kat sana setiap hari punya live memang dah ada dekat YouTube. Memang banyak sangat. Jadi siapa-siapa nak some motivasi, nak dapat some tips dan sebagainya, sebenarnya boleh boleh pergi sana. Mungkin yang aku komen cakap ni benda yang tak perlu semua, kau boleh speed up dan kau dengar benda-benda yang rasanya memang berguna dan ada manfaat untuk anda. Alright, so hari ni Abang Abu, apa yang Abang Abu nak share adalah, sambil tu saya tengok saya punya WhatsApp sebab takut Hajar Rohani dah sampai ke apa. Okey, apa yang Abang Abu nak bagi hari ini adalah kita ni, alright, segala-galanya bermula dengan satu impian. Satu impian tau. Dia bukan angan-angan yang tak bermanfaat, tapi impian adalah angan-angan yang mempunyai roh dalam dia. Kita mula melihat
dan kita meletakkan roh, dan roh ni lah yang akan like membawa benda tu pada kita. Wallahu akbar. Sangat luar biasa like bila kita ada impian ni, right? Dan impian ni boleh menjadi kenyataan apabila kita boleh melihat sesuatu yang kita impikan dengan minda, bukan dengan mata, dengan minda. Kita boleh melihat dengan minda apa yang kita impikan. Maksudnya kita mempunyai peluang, kita mempunyai ruang, dan kita sudah boleh mencapai impian tu. Cuba tutup mata sekejap dan awak cuba impikan apa yang awak nak. Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, maksudnya banyak benda perlu kita betulkan. Alright? Tapi kalau kita tutup mata dan kita boleh nampak apa yang kita nak. Nampak? Macam saya kan, Allahu Akbar, aku ada kat stage dekat US babe. Dengan aku boleh nampak dah. Ni aku travel dengan Robert ni. Pergi mana ni? Dekat Jepun, dia pergi Tokyo, dia ajak aku sekali. Ya Allah. Nampak ni. Aku boleh nampak benda yang aku nak dalam impian aku ni. Aku nampak kejap lagi, ya Allah, aku dapat ni. Allahu Akbar, amin. So impian adalah benda yang kita boleh lihat. Bila kita tutup mata, kita boleh nampak impian kita dengan jelas. Makin jelas kita nampak, makin dekat sudah kita impian kita tu, right? Jadi itu adalah satu keyakinan yang perlu ada dalam diri kita. Macam mana kita nak dapat impian kita adalah mula melihat dengan minda dulu. Minda dapat lihat, maksudnya awak memang dalam satu you are on the right track. Kalau tak dapat lihat, maksudnya ada banyak benda yang perlu kita betulkan. Dan hari ini saya sangat kenapa adik-beradik aku ni yang sebenarnya patut begitu memberi, masih tak nak memberi love ni. Saya tak faham kenapa kita tak suka untuk nak tekan love tu. Sebab aku dah minta ni. Kalau aku tak minta tak apa. Bila orang minta, bagi je. Kalau benda tu benda yang bagus kan, benda yang boleh menghappykan saya, apa kata bagi? Just tekan saja. Tekan lu banyak-banyak biar dapat 1,000. Kenapa nak berfikir sangat nak tekan love, nak tekan share? Bila awak dah nampak, bila memang awak dah nampak boleh, apa salahnya bila saya minta tekan share? Tekan lah, apa salah? Menggembirakan kita, betul? Lepas tu post dekat awak punya Facebook dan sebagainya. Tekan love banyak-banyak. Alright, tekan love banyak-banyak. Jadi abang pun nak bagi benda tu. Alright, benda tu adalah impian, sebab impian ni adalah satu yang boleh memberikan kita semangat. Alright, semangat, sebab bila kita nampak, kita akan bersemangat balik. Apa yang kita nak. Mungkin ada masalah, macam Syam tadi kan, dia ada masalah. Cuba melihat balik benda yang awak nak. Awak tak nak masalah tu, betul? Tapi apa yang awak nak? Awak nak mungkin member-member semua ni datang puji kita contohnya. So mula melihat benda tu. Alright, itulah yang first kali perlu kita lakukan, supaya kita punya impian tu menjadi satu kenyataan. Alright. Okay. Ada orang tanya ni, mana nak daftar jadi affiliate. Okay, dia ada mic kat situ. Alright. Now, saya nak just bagi sedikit ni dalam kita mencapai impian, iaitu dalam English dia panggil dia dream. Apa benda-benda yang perlu kita ada untuk mencapai kita punya impian. Ini adalah benda yang saya nak kongsikan pada hari ini, alright? Okay, supaya kita nak kita faham macam mana kita nak mencapai impian kita ni, alright? Kita naikkan benda ni sikit atas supaya dia tak mengganggu kat bawah tu. Alright, okay. So, kita nampak dream. Dream adalah impian kita. Jadi, macam mana kita nak mencapai impian kita? Alright, saya letakkan dalam bentuk akronim supaya anda macam mudah sangat dapat. Mudah kita dapat benda ni, alright? So, bersedia semua? Kalau bersedia, tulis kat sini komen, saya bersedia, saya nak tahu. Komen sekarang, saya nak tahu. Kalau awak komen, baru saya cerita. Kalau tak, saya takkan cerita satu. Saya cerita satu je. Sekarang saya nak tengok, saya nak tahu. Komen, saya nak tahu. Tengok ni, kita ada 26,000 orang sedang tengok. Right, cuba komen, saya nak tahu abang-abang. Saya nak tahu, apa dream tu? Apa benda adalah dream? Macam mana kita nak dapat dream tu? Saya nak tahu, right? Komen, saya nak tahu sekarang. Bila anda komen, saya nak tahu sekarang, pastinya saya akan mula memberikan anda benda-benda tu, right? Okey, saya nak tanya. Okey, saya nak tahu. Saya nak tahu Gaya Ahmad. Dia cakap terima kasih Kak Gaya, dia nak tahu. Lagi siapa lagi? Just type. Saya nak tahu. 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 Tiza Siti, saya nak tahu. Hamisa alias, saya nak tahu sekarang, dia cakap. Sekarang juga aku nak tahu. Terima kasih yang teruskan. Saya nak tengok lagi siapa yang lagi nak tahu. Kita bagi tepukan yang
kepada Gaya Ahmad, kepada Tiza Siti, kepada Hamisa alias, kepada Hazrul Haiz. Dia cakap saya nak tahu, tekan dia. Alright, tepukan beri saya nak tahu. Siapa lagi yang saya nak tahu? Tekan dah, awak tulis saya nak tahu, saya nak sebut nama awak. Adila, saya bersedia, saya nak tahu. Adila Fauzi, tepukan untuk Adila Fauzi. Nazli, Abang Nazli Shah, Aslam dan AB. Alright, kita boleh tepukan. Saya nak tahu. Rosli Yusof, saya nak tahu, dia cakap saya nak tahu. Abang Nazli pun nak tahu juga, kita bagi tepukan. Zubaida, saya nak tahu now, dia cakap now, it's about now, I want to know now, dia cakap. Alright, Faiha Siti Hajar cakap cek nak tahu, cek orang Kelantan orang Kelantan kan. Kalau Faiha mesti orang Kelantan Kelantan cakap cek cek nak tahu, dia cakap cek nak tahu sekarang. Siapa lagi yang nak tahu benda ni? DREAM. Kalau you tahu benda ni, this is one formula untuk kita mencapai impian kita ataupun dream kita. Come on, siapa lagi yang nak tahu? Faiha Siti Hajar. Faiha dia cakap wow, dia bagi love. Saya nak tahu. Syah Amir dia cakap saya nak tahu. Syah Amir nak tahu. Jadi kita nak bagi juga Syah Amir, kejap lagi saya nak bagi benda ni. Siapa lagi? Kita ada 25,000 orang sekarang. Tadi 28, 30, sekarang dah 23,000 orang. Siapa lagi yang nak tahu? Kita nak tengok. Sebab satu orang saya kira 1,000 orang. Itu untuk menjadikan mind kita sentiasa positif, right? Okey, kita ada 23,000 orang. Sekarang kita ada Syah Amir dia nak tahu. Siapa lagi yang nak tahu? Come on, siapa lagi? Kita bagi tepukan kepada semua yang nak tahu ni. Muhammad Asri, Allah Haji Asri tak payahlah nak tahu. Haji Asri, macam mana Haji Asri? Kita nak kita nak bersarapan pagi ni. InsyaAllah mungkin minggu ni kalau Haji Asri free. Alright, itu Haji Asri, mentor saham nombor 1 Malaysia yang sedang hangat dengan hot. Dia hot, dia macam Salman Khan. Aku ni Shah Rukh Khan. Apa-apa pun Salman Khan dia handsome sikit daripada Shah Rukh Khan, tapi Shah Rukh Khan ni dia charming. Alright, itu dia. Kita ada Penang lah. Okay, Faya. Oh, Penang orang tahu lah. Cek tu orang tahu Penang. Alright, dia cakap Penang. Kita ada siapa lagi? El Hedi, saya nak tahu juga. Alright, saya nak tahu. Jadi kita dah ada lebih kurang dalam 10 dan 25,000 orang sedang melihat kita hari ini, dan saya nak bagi tahu. Okey, kita dah mestilah nak tahu. Azim Nur dia cakap mestilah nak tahu kan. Jadi ini cara kita mencapai impian kita. Macam mana kita nak dapatkan impian kita? InsyaAllah boleh, pastinya dengan izin Allah. Itu yang pertama, kita kena yakin bahawa impian ni boleh Allah jadikan. Allah ni tak ada benda yang mustahil untuk Allah, semuanya boleh jadi. Alright, saya wakil orang Terengganu, nak tahu juga. Wah, Syah Amir dia wakil terus orang Terengganu. Maksudnya Terengganu ada berapa juta orang tu. Jadi kita ni bila diwakil dah jadi berjuta. Jadi kita ada 2.1 juta orang sedang melihat benda ni. Alright, yang pertama sekali kalau kita tengok apa yang perlu kita ada, alright, untuk kita mencapai kita punya impian adalah kita kena make a decision. Maksudnya kita kena decide, kita kena mula decide inilah yang aku nak. Alright, inilah benda yang aku nak. Bila dia dah berada dalam kepala otak kita ni, kita kena ambil, kita kena letakkan dalam bentuk yang kita boleh lihat, boleh menulis. Kita boleh menulis impian kita, kita lihat sebagai gambar, kita bagi tahu vision yang sini untuk pergi kat sini benda yang sama. Contohnya saya berimpian nak ada rumah besar. Jadi mula kita mengambil gambar rumah tu, kita tampal, kita tulis bila kita nak, dan kita buat wave yang Abang Abu selalu ajar dalam kelas, iaitu pertama, decision. Tanpa decision kita memang susah untuk mencapai, sebab kita akan berbolak-balik. Bukan hati je berbolak-balik, malahan minda ni boleh berbolak-balik. Sekejap nak ni, sekejap nak tu, sekejap nak ni, sebab kita tak ada satu benda yang jelas. Iaitu sebab itulah first ni kita kena decide apa yang perlu, apa yang kita nak. Decide sejelas-jelas, inilah yang aku nak. Itu yang pertama, stage yang pertama. Kedua, kita kena realize your potential. Potensi kita, realize your potensi. Apa potensi, apa kekuatan diri aku ni, apa, kalau kita buat SWOT dalam bisnes, kita buat SWOT analysis. Alright, apa kekuatan, strength yang kita ada dari segi dalaman kita. Strength yang aku ada, aku ni orang yang penyabar, aku ni orang yang rajin, aku ni orang yang takkan berputus asa, aku ni orang yang suka belajar, aku ni dapatkan ilmu, itu adalah positivity. Itu adalah potensi kita. Dan bila kita tengok potensi, kita juga kena tengok apa weaknesses kita. Mungkin aku ni orang yang malas sikit. Jadi apa yang aku boleh buat supaya aku akan menjadi orang yang rajin tadi. Aku ni malu. So apa yang aku akan buat untuk aku jadi orang yang lebih peramah. Aku ni macam
tak fokus lah. Jadi apa yang aku boleh buat untuk aku jadi lebih fokus? Jadi kita perlu memahami potensi kita, realize your potential and also realize your weaknesses. Jadi ambil weaknesses tu, tukar kepada kita punya potensi dalam kita mencapai matlamat. Ini adalah perkara aktiviti yang kedua kita perlu lakukan. Ketiga adalah some explore. Kita mula perlu explore dan mula membuka minda untuk melihat perkara-perkara baru, belajar perkara-perkara baru, kita menimba ilmu dalam perkara-perkara yang kita nak dapat tadi. Kalau contohnya kita nak ada rumah idaman, perlu kita tahu macam mana kita nak buat ni. Berapa simpanan yang aku perlu ada? Macam mana aku boleh capai benda ni? Berapa lama aku boleh capai? Ini adalah perkara yang perlu kita explore. Dia bukan hanya kita letak mimpi, itu jadi mimpi. Mimpi ni kita letak, tak ada plan, tak ada apa. Kita mimpi je, tidur mimpi je. Mimpi itu tak boleh, babe. Dalam kita nak capai matlamat, kita perlu nak capai impian tadi. Nombor 3, kita kena explore impian kita. Kita letakkan dalam beberapa bentuk yang kita boleh capai secara step by step. Alright, saya masih tak suka lagi anda ni macam tak ada tekan love banyak-banyak. Teruskan tekan love banyak-banyak. Yang tak suka aku, kau jangan tengok. Kau boleh belah daripada benda ni. Jangan tengok. Bila kita tak suka, jangan tengok orang tu. Nanti kau jadi marah. Jadi bila kau jadi marah, aku pula yang kesian. Jadi macam kau ni marah dengan aku kan. Kau tak suka, jangan tengok. Itu je. Jangan tengok dan kau boleh keluar daripada aku punya Facebook ni. Tak baik nak tengok. Lepas tu kau maki-maki aku ni semua, aku tak suka. Kena bagi tahu. Kadang-kadang orang ni dia macam tu, kena bagi tahu baru dia faham. Sebab orang ni macam tu, kalau tak bagi tahu dia tak faham. Dia tekan benda-benda yang tak perlu, lepas tu dia buat-buat macam-macam. Alright, so E tadi, explore. Alright, kita kena explore. And A, apa tu A? A inilah yang menyebabkan ramai orang terbantut dia punya perjalanan untuk mencapai matlamat dia. Apa maksud dia? Dia dah ada, dia dah decide dah. Dia dah mula mengenal apa kelebihan dan kelemahan dia. Dan dia dah buat plan dah, dia explore semua dah buat. Tapi dia tak activate. Maksudnya dia tak mulakan tindakan tersebut. Apa-apa pun impian tak akan terjadi tanpa tindakan kita. Tanpa tindakan kita ni tak akan apa pun berlaku. Jadi kita perlu bertindak. Alright, kita perlu aktifkan semua yang kita dah buat ni. Kita aktifkan semua yang kita dah buat supaya kita dapat beristiqamah dalam benda yang kita nak capai tadi. Kita terus lakukan dengan keyakinan yang tinggi, dengan benda-benda yang kita buat dan sebagainya untuk mencapai matlamat tadi. Itu adalah A, iaitu activate. Dan last sekali adalah M. M ni sebenarnya adalah untuk kita mencapai benda tu, pastinya akan ada pelbagai cabaran dan ujian. Mesti ada, babe. Kalau tak ada cabaran, tak ada ujian, itu bukan impian namanya. Mungkin kita ni hanya dalam satu fantasi. Kalau kita ada impian, kita nak capai, bila kita buat akan ada rintangan, akan ada ujian. Dan masa tu M ni sangat penting. Apa tu M? Maintain your positive attitude. Maintain your positive vision. Maintain your positive actions. Alright, you kena maintain positive attitude tu, positive minda tadi, positive action. All you need to maintain, walau apa pun benda-benda yang datang, mengacau kita, buat kita macam-macam. Kita just ignore all these people. Mungkin dia kadang-kadang dia mengacau tau, tapi kita tolak tepi. Kita masa tolak tepi, mungkin kita ada juga terlibat macam, tapi sebenarnya kita tahu kenapa kita buat. Kita tak nak benda tu involve kita. Kita nak fokus pada benda yang kita nak. So itu yang sebenarnya maintain your positive attitude. Jadi inilah 5 kaedah yang Abang Abu sendiri dah gunakan benda ni. Dan saya dapat banyak benda yang saya capai, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menggunakan teknik ni. So saya decide on certain things, saya tengok apa kelemahan yang aku ada, apa kelebihan yang aku ada. Adakah benda ni benda yang worth it untuk aku? Alright, dan bila saya dah decide, saya mula akan explore apa yang perlu aku lakukan. Alright, aku mula mempelajar sikit pasal benda ni. Even internet, saham, hartanah, semua benda-benda ni Abang Abu buat macam tu. Bukan saya dream, saya nak jadi seorang pakar trader yang terhebat, tapi saya tak pergi jumpa Haji Hasri. Saya cuma nak buat sendiri. So benda-benda macam tu saya akan plan apa yang saya perlu buat untuk saya dapatkan. Sebab itulah sampai saya jadi remiser kat Singapura. Saya nak tahu pasal saham,
Saya belajar, saya pergi, saya jadi remiser untuk saya faham pasal saham. Saya nak buat insurans, saya nak faham pasal insurans, saya pergi buat jadi engine insurans, saya buat. Saya nak tahu pasal MLM, apa benda Allah MLM, saya pergi buat evaluate benda tu, saya nak tahu apa dari dalamnya. Dan juga property, saya mula melabur dan saya juga menjadi seorang agent property untuk saya melihat apa sebenarnya property, macam mana saya nak dapatkan input-input yang lebih power dan sebagainya daripada benda yang saya buat. Alright, itu yang saya buat dalam explore ni. Dan kemudian saya activate, saya akan mula activate plan saya tu. Alright, dah sampai tak? Alright, saya akan activate dan saya akan mula evaluate benda tu. Activate dan evaluate, activate, evaluate. Alright, itu yang saya buat. Dan akhir sekali, tak kira apa datang, siapa kacau, apa dia buat, aku tak kisah. Aku dah Allah, aku jalan terus. Alright, aku dah Allah, aku jalan terus. Aku tak peduli walaupun benda-benda tu datang dalam pelbagai bentuk ujian, cabaran, dalam kesedihan, dalam kesempitan, dalam ketakcukupan masa. Ketakcukupan masa, satu ayat baru aku belajar. Tak kecukupan masa. Tak kecukupan masa. Dan semua ni tak akan menghalang saya sebab saya tahu ada Allah, aku jalan terus. Right? Aku jalan terus untuk mencapai benda-benda tu. Jadi inilah yang saya rasa yang kita boleh lakukan. Nampak? Kat sini, alright, okay, Samekesa dia cakap apa? Samekesa cakap Pablo Picasso. Aku tak tahu dah apa dia ni, tapi aku tahu dia ni banyak yang buat apa, cakap-cakap ni semua kan. Kata everything you can imagine is real. Nampak? Everything you can imagine is real. Apa yang kita boleh melihat dengan minda kita adalah benda yang boleh kita dapatkan dalam reality dia. Itu very powerful. Okay, Hamisa alias, thank you. Dia cakap thank you. Alright, hi Ifa dah okey tak kau punya migraine? Aku dengar kau migraine banyak. Dan Ifa, nampak dia orang ni tak nak tekan love untuk aku. Aku baru dapat 546 love. Aku nak 1000 love. Tolonglah semua cepat. Kita dah 29,000 orang yang sedang melihat kita pada hari ini. Terus tekan sebab saya nak 1000 tapi hari belum sampai lagi 1000. Saya nak 1000. Okey. Decision, R is realize your potential. Realize means look at yourself and you see yourself, what is your potential that you have and what is the flaws that you might have. Alright, so you look at this and you can turn all the flaws or weaknesses and you make a plan to change into a strength. That is realize your potential. Sebab ramai orang nak buat sesuatu tapi mereka tak tahu potensi diri saya. Alright. Okey, terima kasih Ifa. Nampak Ifa dia bagus, terima kasih dia tolong aku. Yang lain kau dengar je daripada tinggal. Nampak si Ifa datang sekejap je dia melonjak ke 700. Terima kasih Ifa. Ini untuk special untuk Ifa, saya nak bagi tepukan. Nampak dia dah buat je. Yang sekarang yang terus share ni aku nak buat benda ni. Kasih dia macam semangat sikit, macam tak semangat je ni. Ini macam horn bukan negeri Johor lah. Johor lain horn dia. Johor dia. Ni Johor punya horn. Sebab tu Johor kuat. Dalam bola. Alright. Okey, terima kasih Ifa. Kita ada 800 lebih dah. Tinggal lagi sikit saja untuk kita capai 1000. Alright. Orang semua tengok 1000 view kan. Aku tengok 1000 love. Aku dapat 1000 love. Alright. Capai matlamat aku. Alright. Dan berjaya kita sampaikan pada anda hari ini. Alright. Bagilah peluang untuk anda berimpian. Alright, bagi peluang. Biarlah orang cakap kita ni bodoh. Biarlah orang cakap kita ni apa benda ni real ke? Tak kisah apa orang cakap. Alright, kita terus memberikan peluang dan ruang kepada diri kita untuk berimpian. Let us dream, brothers and sisters. Let us dream what we want, because that's one of the most powerful tool for us to achieve our dream and apa yang kita nak capai. Alright. So kita kat sini Adila dah mula tulis kat sini. Adila dia cakap apa Adila? Adila dia cakap cara nak capai impian, decide apa yang kita nak sejelas-jelasnya, realize kekuatan diri, alright, activate dengan tindakan, maintain your positive attitude. Cantik sekali, cantik. Terima kasih Adila for that wonderful apa yang awak bagi tadi adalah sangat senang untuk orang-orang yang ada ni. Dia boleh tengok kan. Terima kasih Adila. Alright. Okay, kita ada Kak Asna kita. Alright, realize true potensi. Bolehlah. Alright. Gaya Ahmad pun dah bagi. Assalamualaikum AA yang manis Jamil. Semalam kita belajar Wasim and Jamil. Ana Wasim, ana Jamil, ana Wasim. Ya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, anta Wasim, anta Wasim. Nampak tu.
Itu. Alright, dah. Alhamdulillah, best. Terima kasih. Dah 1320 lebih. Ini semuanya hasil penangan si Ifa yang terus shoot. Kasih dia naik sikit. Terima kasih kepada anda. Hari ini kita talk about how to achieve your dream. Alright, okay, very good. So terima kasih kepada Gaya Ahmad juga. Kita ada Nazli Shah, Asna Ahmad, 17 lagi watching. Nur Syambidin. Apa kata kau cakap hi saja? Siapa yang watch, apa kata kita just say hi, supaya kita tahu ada juga rakan-rakan kat sini yang nak bersama-sama untuk belajar mengenai hari ini topik dalam ilmu wang dunia akhirat, kita mencapai impian kita. Adakah salah untuk kita berimpian? Tak sangat. Malahan itu adalah satu tool. Itu adalah satu untuk kita melihat kebesaran Allah SWT yang bagi kita satu potensi untuk mencapai apa jua yang kita inginkan dengan berimpian. Alright? So impian itu akan buat orang tak tidur. Alright? Terima kasih Ifa. Dan kita ada, yes, I always maintain positive attitude. Faiha, thank you Faiha for that. Alright, terima kasih. Awak semua ni adalah inspirasi kepada ramai orang di luar sana. Share ramai-ramai, share banyak-banyak, share kepada semua kenalan. Mudah-mudahan lebih ramai lagi akan kita dapat pada esok hari. Hari ni kita ada 32,000 orang sudah pun melihat kita ni. Dan okay, kita ada Muhammad Nur Hazrin Aris juga watching with you. Ada chance kau jadi ustaz juga satu hari. Maulana Abang Abu Al-Mekanik Al-Wangi. Al-Wangi ke Al-Wang? Dia Maulana Abang Abu Al-Mekanik Al-Wangi. Bagus juga Al-Wangi, tak pernah dengar. Mekanik Wang Al-Wangi. Bos pun tak kacau kalau check join live AA. Bos, siapa pula tu bos? Siapa bos awak tu yang tak kacau? Saya nak tahu siapa bos awak. Mesti bos awak tu kawan aku. Tanta dia kawan aku. Sebab tu dia tengok aku, dia cakap, tak apalah budak ni. Macam tu. Siapa Faiha? Cuba cerita siapa bos awak. Alright, so kita dah sampai ke 10, lagi 5 minit kita akan 10. Saya sedang menunggu seorang saya sedang menunggu tetamu pada hari ini untuk berada di sini sebentar lagi untuk kita ada discussion dengan beliau. Okay. Oh, aku dah lupa kot. Okay. Alright, so itu saja. Alright, proposal jangan lupa. Laura Danish. Alright, Dora, insyaAllah hari Jumaat by this Friday I'm going to settle your proposal. Alright, Dora, thank you Dora for being here and also for being a very nice person, for supporting Abang Abu's things. InsyaAllah doakan saya. Dan siapa tadi? Faiha, siapa kau punya bos? Cuba cerita siapa kau punya bos. Kamal Raul is watching. Kamal Raul is watching. Fauzi Ujita, alright. Bos, okay, itu sajalah beberapa orang. Dan saya nak bagikan tepukan untuk anda semua. Tepukan untuk anda semua. Kita bagi bicycle horn. Kita juga nak bagi DJ horn. Okay, dan kita juga triangle. Dan jangan lupa, alright, sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Saya doakan lagu-lagu. Kadang-kadang saya bila dalam seorang hanya, Kaulah yang Maha Esa, Kaulah Maha Penyayang, Kaulah yang Maha Pengampun, tiada aku tanpamu. Bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kaulah tempatku mengadu. Oh Tuhan yang satu, Kau Tuhan yang satu. Segala puji-pujian kutujukan padamu, padamu, padamu. Itulah dia lagu Papa Rock kita yang sangat berada dalam jiwa saya. Setiap kali saya dalam keadaan yang macam rasa macam tak sedap, saya akan pasti melaungkan lagu ni. Dia bawa saya balik. Benda macam apa tu, dia bagi saya semangat tau. Kadang-kadang sebab tu yang bila kita down, tadi ada orang tanya pasal down, kadang-kadang kita boleh macam ngaji tau. Ada orang dia ada teringat surah-surah tertentu, dia ngaji, dia terus semangat. Kadang-kadang hadis-hadis yang kita dah faham, dia bagi kita semangat. Kadang-kadang apa yang kita cakap pada diri kita, I can do it, I'm the best, I can do it, juga boleh mengubah kita untuk menjadi positif. Dan macam cara bambu, 1, 2, ha, 1, 2, ha, 1, 2, ha, pun boleh jadikan kita macam
best. Dan satu lagi adalah kita. Kita buat apa? Kita nyanyi lagu-lagu yang boleh menjadikan kita luar biasa balik. Alright, Zubaida Abdullah dia cakap, dah suara emas dah keluar. Dia cakap, manalah ada suara emas, babe. Alright, tapi insyaAllah. Okay, Faihal, dia tak kenal pun AA. Dia tanya siapa AA, lepas cek cakap AA my mentor duit. Okay, you boleh tengok live AA, tapi kejap. Tapi kerja kena siap. Allahu Akbar. Okay. Terima kasihlah dia. Ajak dia tengok sekali. Lain kali bila aku live, korang duduklah satu apa tu? Satu office kau letak, kau tengok. So dia tengok sekali. Oh, Tawau Sabah tak boleh rentas negeri sekarang Tapi KK boleh lagi KK sebab saya nak kena pergi KK ni. Jangan aku pergi tak boleh rentas negeri dah. Nak duduk mana aku? So jangan Alright, mudah-mudahan kat Tawau je lah bahagian Tawau kita tak boleh masuk, tak boleh rentas negeri Tawau. Tapi KK boleh lah pergi KK, lepas tu saya balik. KK saya tinggal, saya terus balik ke Kuching. Mungkin saya akan kena pergi Kuching dulu sebelum balik ke KL. InsyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu, Nazli, Abang Nazli Shah. Best. InsyaAllah malam ni kita akan bertemu. Terima kasih kepada semua anda yang menonton, semua yang komen, saya ucapkan terima kasih. Semua yang share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab salah satu target pada lately ni adalah share. Saya nak juga orang mula share apa yang Abang Abu kongsikan. Selama ni saya tak minta, tapi lepas ni saya nak minta orang share sebab saya yakin sangat ilmu yang Abang Abu cuba bagi pada orang ni pasti akan 2 minggu di KK. Apa? Kena 2 minggu? Maksudnya kena apa ni? Kena ni Kena kuarantin 2 minggu? Serius ke? Saya nak tanya dia orang, kalau kuarantin 2 minggu macam mana saya nak pergi? Saya nak balik sini. Saya ada program banyak ni kat sini. Kat situ pun program juga. La ilaha illallah, macam mana ni? Ustaz, doakan saya Ustaz. Doakan supaya kita tak ada kuarantin Ustaz. Tolonglah Ustaz Alright, doakan supaya kita tak ada kuarantin. Okay, so itu saja, kita dah 10 pagi dan saya ucapkan terima kasih kepada semua anda. Jangan lupa esok 9 hingga 10 pagi dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Dan anda juga jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Hafiz yang Ibni Asadullah Al-Banjari. Ustaz ada jalankan Quran Hours, My Quran Time dekat Al-Hijrah. Jangan lepaskan sebab itu adalah benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sangat-sangat penting. Alright, pastikan Al-Quran semangatku, letakkan dan tanamkan dalam diri kita Al-Quran semangatku. Setiap hari bacalah 1, 2, 3 page dan cuba fahamkan apa maksudnya. Tak faham, dengar Ustaz. Dengar Ustaz akan fahamkan supaya kita dapat merasai, menjiwai Al-Quran. Dia jadi semangat bila kita menjiwai. Kalau kita baca Quran tak menjiwai, dia tak jadi semangat. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita menjiwai dengan memahami. Macam mana nak menjiwai? Memahami dia. Bila kita memahami, kita menjiwai. Bila kita menjiwai, dia jadi semangat, insyaAllah. Right? So itu saja daripada Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita akan jumpa lagi. Best.